Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat rahimakumullah. Merungkai pertelingkahan isu akidah antara salaf dan khalaf oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Kita telah membicarakan pada muka surat yang ke-9 yang lepas kan? Akhir sekali itu, perenggan yang akhir itu ialah berkenaan dengan ayat 110 surah Taha. Betul lah? Betul kan? Betul ke tak betul? Oh, malam ni masuk muka surat 10 malam ni? Sebelah dah? Tauhid rububiyah dah. Pengesahan lalu dah sudah. Okey. Malam ni kita masuk muka surat yang ke-11, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Dalam pengajian kita yang lepas, kita telah membicarakan pada muka surat yang ke-10, iaitu berkenaan dengan pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah cerita tentang bagaimana manusia ni yang etis, yang tak ada Tuhan tu tak ramai. Kan, yang ramainya ada Tuhan. Cuma bila ada Tuhan itu, mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sedikit yang kita telah bincang muka surat yang ke-10 dalam kuliah yang lepas. Malam ni muka surat yang ke-11 iaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Baik, apa dia tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah? Ada dua jenis tauhid. Yang pertamanya ialah tauhid rububiyah. Yang keduanya ialah tauhid uluhiyah. Baik. Ataupun juga dikenali sebagai tauhid tiga serangkai, kan, asma dan sifat. Yang ni bagi kita mungkin kita biasa dengar, tapi bagi setengah orang yang ni dianggap sebagai suatu perkara yang menakutkan. Kalau sebut tauhid tiga serangkai ni, setengah orang dia sangat bencilah. Tauhid tiga serangkai, tak apalah. Jadi malam ni kita masuk tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Apa dia tauhid rububiyah, apa dia tauhid uluhiyah, dan kenapa dia penting untuk kita faham? Baik, sebagaimana yang telah kita sering kali sebut tuan-tuan, istilah-istilah ini ada ketikanya dia tak wujud pada zaman Nabi. Dan dia tidak wujud pada zaman Nabi, tetapi dia wujud kemudian atas sebab-sebab yang tertentu. Macam kita sering kali bagi contoh, macam kita berbincang tentang sembahyang tarawih. Macam itulah. Perkataan solat tarawih tidak dikenali dan tidak digunakan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia digunakan kemudian. Baik, sama dengan soal metod dan juga manhaj pengajian tauhid, mengkategorikan, mengkelaskan istilah-istilah dan sebagainya. Ada ketikanya istilah itu tidak dikenali pada zaman Nabi, tetapi kaedah itu disusun oleh para ulama. Jadi malam ni tuan-tuan kita akan berkenalan dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Baik, tauhid rububiyah ialah mengakui hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Penulis lebih suka menamakan tauhid rububiyah sebagai tauhid khaliqiyah. Maknanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala, dia ada pendapat dia sendiri berkenaan dengan pengistilahan.
Sebab tu saya sebut tadi kepada tuan-tuan, istilah ni ada ketikanya suatu istilah itu tidak dikenali zaman Nabi, tapi dengan sebab metod pengajian itu, maka ulama dia bagi nama untuk sesuatu metod ataupun sesuatu design dan sebagainya. Maka dalam kes ini sebagai contoh, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata bagi dia istilah tauhid rububiyah dia suka namakan dengan tauhid khaliqiyah. Baik, kenapa? Dia kata tauhid ini bermaksud mempercayai bahawa pencipta langit dan bumi beserta pencipta seluruh manusia adalah pencipta yang satu. Baik. Nak sebutnya ialah yang cipta semua ni, sama ada kita sebagai manusia ataupun alam ini, yang cipta ni satu je, dan dialah juga yang memberi nikmat dan mentadbir semua perkara. Maknanya destinasi kita, tuan-tuan, tujuan kita, tempat kita nak mengadu satu lah. Hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perenggan yang kedua, Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata golongan yang mengingkari kepercayaan ini hanya sikit je. Sebab apa? Sebab semua ni dia akan kembali kepada satu. Tetapi masalahnya ialah dalam tauhid uluhiyah. Yang bab tauhid rububiyah, dia kata yang ni kebiasaannya tak jadi masalah, dia kata. Sebab yang mengingkari, yang kata tak ada Tuhan dan sebab itu hanya sikit. Majoriti terima yang ni. Baik, mereka yang tidak percaya pada hakikat ini adalah golongan etis yang bersifat materialism. Jadi orang yang macam ni dia tak percaya hari akhirat, dia tak percaya Tuhan tu ada. Jadi golongan ni tak ramai, sikit. Macam saya pernah sebut sebelum ni, saya ada seorang kawan lawyer. Dia tu Cina. Dalam dokumen dia tulis Buddha. Saya tanya dia, you ni agama apa? Kan? Masa dia duduk pejabat, time tak ada kerja tu, pergi kacau dia. Dia tanya dia, hang ni agama apa? Oh, dia kata dalam paper memanglah tulis Buddhism, dia kata. Tapi dia sebenarnya tak percaya, dia kata. Dia tak percaya agama. Saya kata, kalau tak percaya dekat agama, pasal apa? You sikit-sikit Jesus. Sikit-sikit Jesus. Ada benda-benda apa yang terkejut, tergempak? Jesus. Kan? Dalam paper tulis Buddha. Tapi mulut nampak macam Kristian. Aku pun pening dah hang ni. Agama apa hang ni? Dia kata, dia tak percaya agama, dia kata. Saya kata, kalau tak percaya agama, nanti kalau mati macam, dia kata mati ashes lah, kata. Jadi debu, jadi habuk, jadi itu, tak ada apa. Jadi hak golongan macam ni, tuan-tuan, tak ramai. Yang macam ni. Majoriti manusia, dia percaya pada agama. Majoriti manusia, dia percaya bila dia mati, ada syurga, ada neraka. Jadi itu yang message yang cuba disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Mereka mengatakan dakwaan yang mengatakan Tuhan mencipta manusia itu tidak benar. Dia kata tak betul. Mana ada Tuhan? Sebab tu kita dalam pengajian sebelum ni kita cerita tentang ada golongan manusia ni, dia hanya percaya kalau benda tu dia nampak. Tanda dia tak semestinya dia percaya. Sebab tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia bagi contoh, kan, elektrik, kan, oksigen. Benda yang kita tak nampak dengan mata kasar, tapi manusia boleh terima benda tu wujud. Dengan dari segi evidence itu ada. Dengan labnya, makmal, dengan uji kaji, eksperimen dan sebagainya, terbukti benda tu ada. Walaupun kita tidak nampak dengan mata kasar. Jadi sebab itu bila kita mengaji agama ni, kok mana pun tuan-tuan, kita kena ada sains, kan? Kita kena ada sains. Sebab itu dalam pengajian agama kita sebut the sciences of the Quran, kan, ulumul Quran, the science of hadith, ulumul hadith. Jadi sains itu kena ada. Baik. Tetapi kebenarannya adalah manusia yang mencipta Tuhan kerana tujuan tertentu. Oh, jahat. Dia kata manusia yang cipta istilah Tuhan ni. Sebenarnya Tuhan tak ada. Manusia yang pireka yang kata ada Tuhan ni. Kebanyakan manusia mempercayai tauhid rububiyah. Jadi yang ni biasanya tak jadi masalah sangat. Antaranya dia kata golongan musyrikin pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah dulu mereka tidak menolak dan tidak mengingkari Tuhan itu sebagai pencipta alam.
Maka dalam surah Al-Ankabut ayat 61 Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Nescaya dia akan sebut Allah. Fa anna yufakun. Sesungguhnya jikalau engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan, sudah tentu mereka menjawab Allah. La yaqulunna Allah. Nescaya mereka akan jawab Allah. Jadi majoriti manusia, termasuk orang Arab jahiliah dulu yang duk sembah berhala tu, mereka percaya ada Tuhan. Ada Tuhan yang mencipta semua ini. Maka bagaimana mereka tergamak, dipalingkan oleh hawa nafsu. Jadi apa yang menyesatkan mereka? Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 31, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Bertanyalah kepada mereka, siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup, dan siapakah pula yang mentadbirkan urusan? Maka mereka menjawab, Allah yang menguasai. Oleh itu katakanlah, kenapa kamu tidak mahu bertakwa? Baik. Jadi itu ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala tunjuk kepada kita bahawa manusia zaman dulu ni tuan-tuan, mereka percaya adanya Allah. Baik. Walaupun orang musyrik mengiktiraf perkara itu, mereka tetap menyembah patung. Sekarang kita masuk dalam masalah. Sekarang kita masuk dalam masalah. Walaupun dah selesai dah dalam bab akidah, mereka percaya Allah yang mencipta segala-galanya, tapi ada problem. Problem apa? Iaitu mereka tetap menyembah patung. Baik, Allah Ta'ala merakamkan kata-kata mereka dalam ayat 3 surah Az-Zumar. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah atau memujanya melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Tuan-tuan ingat saya cerita kan? Saya ada satu kawan lawyer, dia Hindu, dia agama Hindu. Saya tanya dia, betul ke orang Hindu ni dia sembah patung? Dia kata kat saya, awak, you ingat kita ni bodoh lah? Pasal kata tak betul lah. Mana kita tak sembah lah patung, dia kata. Ini Hindu. Dia kata kita bukan bodoh lah, dia kata. Kita tahulah patung tak boleh buat apa pun, dia kata. Dia akui patung tak boleh buat apa pun. Habis pasal apa yang pergi semayang dekat patung? Dia pun cerita yang macam saya cerita sebelum ni, kan? Iaitu nak wujudkan satu suasana supaya boleh rasa kehadiran Tuhan tu. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok ada patung-patung yang nampak mengerikan, supaya kita rasa takut. Ada patung dengan simbol-simbol tertentu supaya benda tu dapat dihayati. Jadi agama kita tuan-tuan, agama kita larang benda-benda macam ni. Tak boleh. Kita tak boleh buat benda-benda macam ni. Walaupun kita kata kita tahulah patung ni dia tak boleh bagi mudarat kat kita, dia tak boleh bagi manfaat kepada kita, macam cerita Nabi Ibrahim kan, gantung kapak, tanya tu lah atau balik besar kapak ada dengan dia. Jadi kaum dia kata, jadi kaum dia tahu Nabi Ibrahim cynical, duduk perli, duduk ejek dia orang. Maknanya dia orang akui patung hak dia sembah tu memang tak boleh buat apa pun, tapi kita tetap panggil sembah. Kita tetap panggil sembah. Jadi itu antara perkara yang dilarang dalam agama. Contohnya surah Yunus ayat yang ke-18. Allah Ta'ala menyebut wa ya'buduna min dunillah
ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah yang selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan tidak dapat mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan mereka pula berkata, mereka adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Dia sesat ni tuan-tuan, dia jadi sikit-sikit. Mula-mula kita kata ni orang soleh, ni cerita zaman Nabi Nuh kan. Mula-mula lukis gambar sebab dia orang soleh, dia orang baik. Akhirnya dengan sedikit demi sedikit yang dilakukan oleh syaitan, maka manusia disesatkan, sama ada mereka sedar ataupun tidak. Dan akhirnya mereka sanggup kata ini adalah pemberi syafaat, walaupun asalnya mereka juga yang kata mereka ini tidak memberi mudarat dan juga manfaat, tapi kemudiannya mereka juga yang kata ini sebagai pemberi syafaat. Ini contoh tuan-tuan sekalian, bagaimana kesesatan itu berlaku kepada manusia sedikit demi sedikit. Baik, konsep tauhid yang dibawa oleh para rasul. Masalah syirik menyebabkan manusia memerlukan konsep tauhid yang kedua. Dengan sebab masalah inilah kita perlu kepada kategori yang kedua. Kita orang Islam tuan-tuan, yang konsep ataupun tauhid yang pertama kita dah settle. Kita semua percaya Tuhan ada. Yang tak percaya pada Tuhan tu sikit. Jadi kita orang Islam, kita dah lepas dah yang pertama, kita masuk yang kedua, iaitu tauhid uluhiyah, yang dipanggil sebagai tauhid uluhiyah, tauhid dalam ibadah. Tauhid uluhiyah bermaksud mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan mengesakannya sebagai tempat meminta pertolongan. Kita diberi penekanan dalam bab minta tolong ni hanya Allah. Hanya Allah. Kita sebagai makhluk hanya beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ni tuan-tuan akan diuji. Macam tuan-tuan nak SPM kena masuk sekolah. Tuan-tuan nak jadi lawyer macam saya kena masuk fakulti undang-undang. Nak jadi doktor kena masuk faculty of medicine. Macam itulah seterusnya. Dia kena masuk, ada silibus dia kena ada exam dia. Maka kita sebagai manusia, dunia ini adalah examination. Dunia ini adalah tes, ujian, adalah peperiksaan, yang mana kita akan menghadapi satu peringkat demi satu peringkat. Kita mesti lulus semua peringkat tadi. Kita mesti lulus. Maka dalam hidup kita ni ada pelbagai ujian yang Allah Ta'ala bagi supaya kita ni benar-benar mentauhidkan Allah. Contoh, kita kahwin dengan isteri kita, lepas tahun tak dapat anak, lepas 2 tahun tak dapat anak. Tuan-tuan nak buat apa? Setahun kahwin tak dapat anak. Siapa yang kahwin dia tahu lah, ni semua kahwin ni. Kita kahwin je tuan-tuan. Lepas kahwin tu duduk bersama dengan isteri, benda pertama yang kita duduk tunggu, bulan ni, next ni, my that period. Betul tak? Ke bukan? Ke tuan-tuan ni lain daripada saya? Saya rasa sama aja kita sama. Bila kita kahwin, antara benda yang kita tunggu, lepas ni isteri kita mai that period. Oh, bila tak mai tu seronok, tak boleh nak cerita, seronok lah. Terbukti aku ni jantan. Aku ni lelaki. Isteri kita pun terbukti dia ni ada sifat keibuan, kewanitaan, bla 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 apa semualah. Tengok-tengok my period. Fras. Next month, my juga period. Lagi kecewa, lagi sedih, stres. Okay. Jumpa doktor, betul tak? Jumpa doktor. Ada orang jumpa doktor, ada orang jumpa doktor pakar. Yang ada duit tak apalah, dia cari hak terbaik untuk lalui segala tes dan sebagainya. Tes bukan sahaja kepada isteri kita, tes juga kepada suami. Nak tengok dua-dua orang tu memang boleh tak menghasilkan benih dan sebagainya. Tapi tuan-tuan kena tahu, ini yang kita kata ujian. Ada orang dia pergi next step, yang kata benda yang boleh jadi syirik. Saya tak kata syirik, tapi benda yang boleh jadi syirik. Apa dia next step itu? Dia cari Tok Bomo ke siapa,
Ni bukan kata kat syekh kita. Syekh kita ni Ghostbuster. Saja melawak. Saja melawak. Apa ni? Dia pergi cari Tok Bomo perempuan apa pandai mengurut. Mengurut tak apa lagi tuan-tuan. Ni hak jenis ada upacara pelik-pelik ni. Pasal apa? Nak dapat anak. Hak dia buat tu, dia buat macam mana tuan-tuan? Ini benda yang biasanya dalam masyarakat kita tersilap langkah boleh jadi syirik. Kadang-kadang isteri kita bersalin anak pertama, anak tak mau keluar ikut pintu, dia nak keluar ikut tingkap. Ni jenis anak buah daripada awal lagi ni. Orang suruh keluar ikut pintu tak mau, dia nak keluar ikut tingkap. Kena Caesar, isteri kita kena Caesar. So kita sebagai suami, kita nak buat apa? Takkan kita nak Caesar kali kedua. Isteri kita pun tak mau Caesar kali kedua. Ada orang dia pergi next step, dia cari Tok Bomo. Tok Bomo ambil lah botol apa dia, supaya budak tu keluar ikut pintu. Jangan keluar ikut tingkap. Jadi saya tak kata syirik tuan-tuan, tapi kena tengok cara dia buat. Ada cara yang dia buat mungkin tidak syirik. Ada benda yang dia buat boleh jadi syirik. Yang tu yang kita nak kena pandai pilih. Saya tidak anti kepada perubatan tradisional, tak. Saya tidak anti kepada perubatan cara kampung. Silakan cara kampung ke, alternatif ke, apa nama-nama istilah lain, terpulang. Tapi make sure, you have to make sure benda yang you buat itu tidak menyalahi tauhid. Kita kena jaga akidah kita. Walau apa dugaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dalam hidup, kita jangan pilih jalan yang menyebabkan akidah kita rosak. Itu poin dia, tuan-tuan. Maka bila kita minta tolong hanya kepada Allah, dalam surah Fatihah ayat 5 ada menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau sahaja yang kami sembah dan kepada engkau sahaja kami meminta pertolongan. Jadi tugas para rasul ialah tidak memfokuskan dakwah tentang kewujudan Tuhan, kerana perkara itu adalah perkara yang tidak diragui. Fokus yang lebih banyaknya ialah tentang mengelak manusia daripada mensyirikkan Allah. Yang bab Tuhan ni ada, yang tu senang bagi Rasul untuk Rasul jalankan tugas dia. Yang susah bagi Rasul ialah bagaimana nak bebaskan manusia dari syirik. Yang tu susah. Maka perkara itu tidak menjadi perselisihan antara manusia pasal ada Tuhan ni. Itu bukan satu pertembungan yang berat. Tugas utama para Rasul ialah menentang akidah syirik yang ada dan bukan menentang pegangan tidak percaya pada kewujudan Tuhan. Ini mudah. Hari itu kita pernah sebut tentang syirik di kubur keramat. Kubur sekarang tuan-tuan tengok dalam media sosial dah jadi macam kek. Kubur dah jadi macam kek. Kita dah confuse. Ni kek ke kubur? Kan? Kita tengok kubur, kita kenal kubur. Itu kubur. Semua orang tahu tu kubur. Lah, gambar sekarang ni kubur tu dah jadi kek. Kita jadi selera nak makan. Pasal apa? Dengan color kuning, color merah. Semua kan. Very colourful. Kubur hari ni. Kubur siapa? Kubur wali. Yang dianggap sebagai wali. Kubur yang dianggap sebagai keramat. Ini benda-benda yang boleh jadi syirik. Saya tak kata tuan-tuan hias kubur tu syirik automatik. Tidak. Tapi benda yang kemudiannya menjurus kepada ritual yang akan diisi dengan benda khurafat. Daripada hak khurafat tu, dia akan jadi syirik. Itu yang jadi masalah tuan-tuan. Maka seruan pertama para rasul dalam risalah mereka ialah, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selainnya. Itu adalah dakwah Nabi Nuh, dakwah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan Nabi-Nabi yang lain alaihimussalatu wassalam. Surah Al-Anbiya ayat 25, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Kami tidak mengutus sebelummu seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan aku, oleh itu beribadatlah kamu kepada aku. Ini adalah mesej utama yang para rasul bawa kepada kita. Baik, surah An-Nahl ayat yang ke-36, Allah Ta'ala berfirman,
walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi ad-dalalah fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sesungguhnya kami sudah mengutus dalam kalangan setiap umat seorang rasul dengan memerintahkannya, yakni menyuruh mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhi taghut. Maka antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditimpa kesesatan. Oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah bagaimana buruknya akibat orang yang berdusta. Jadi Allah Ta'ala suruh apa tuan-tuan? Jalan, pi tengok apa yang berlaku di muka bumi ni, berpunca daripada sikap manusia yang kufur kepada Allah, yang mendustakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul. Kan, kita boleh tengok bagaimana kesan-kesan daripada akibat tersebut. Maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata dua perkara, iaitu menyembah Allah dan menjauhi taghut, menjadi asas pembebasan manusia daripada penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sembah Allah, jauhi taghut. Dan terdapat manusia yang menyembah sesuatu zat, dan ada pula yang menyembah nafsu, ada yang menyembah alam dan benda-benda lain, ada juga yang menyembah mengikut perasaan dan menyembah kebatilan, ada pula golongan yang menyembah raja dan ahli agama. Ni hak geng-geng taksub. Bila ulama dia menghalalkan benda haram pun dia boleh ikut, mengharamkan benda halal pun dia boleh ikut. Dalam masyarakat kita ni tuan-tuan, klien saya pun ada yang mana dia Cina. Dalam on paper, printed dalam dokumen tu dia Buddha, tapi dia pergi semayang dekat kuil orang Hindu. Sama juga ada klien saya, dia Hindu, secara rasmi dia Hindu, tapi dia pergi semayang tempat Buddha. Jadi klien-klien saya hak ramai ni, bila dia duduk cerita pasal agama dan sebagainya, saya tanya, you agama apa? Sebab bila dia cerita dia pergi tempat semayang orang Hindu, tapi kita tengok dia ni Cina. Kita tanya dia kata dia Buddha dengan Taoism dia campur kan. Lepas tu saya kata, pasal apa pergi semayang dekat Hindu? Dia kata, ustaz, kita try lah, dia kata. Kita try lah. Saya kata, try macam mana? Dia, ustaz, macam ni, dia kata, macam kita makan lah, dia kata. Ada benda kita makan, kita rasa tak sedap, kita try makan lain pula, dia kata. Dia boleh banding bab Tuhan ni, bab akidah, bab semayang ni dengan makanan. So dia kata, bila kita minta dengan Tuhan kita tak dapat, salahkah saya nak pergi minta Tuhan lain kok dapat? Itu point dia. Jadi fenomena yang kita tengok di setengah tempat ibadat ni, yang orang tu dia agama lain, tapi dia pergi semayang di tempat agama lain. Sebab apa? Sebab dia nak try kod bila dia minta tu dia dapat. Azan kita berhenti sekejap. Nak pakai azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Jadi sidang hadirin mukminin, ada di kalangan mereka ni, walaupun dia agama Hindu, tapi dia pergi sembahyang tempat agama lain yang bukan Hindu. Yang hak bukan Hindu datang ke kuil orang Hindu. Pasal apa? Yang pertama, dia nak try. Sebab minta dengan dewa ni, patung ni tak dapat, dia minta dengan patung lain kok dapat. Jadi maknanya apa? Kepercayaan sebelum ni, yang mereka kata mereka tidak menyembah patung, dan yang mereka kata patung tadi tidak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat, akhirnya menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa mereka menyembah patung. Itu yang satu perkara yang cuba dihalang dalam agama kita, sekat daripada awal supaya kita tidak sampai ke tahap itu. Satu. Yang kedua, ada di kalangan mereka ni, dia sembahyang di kuil yang bukan agama dia. Sebab apa? Sebab dia pernah cuba dan dapat, dan ini tanda terima kasih, tanda syukur, kan? Tanda syukur, walaupun dia dah dapat benda yang dia mahu. Katalah yang macam saya contoh tadi, kahwin lama tak dapat anak, tiba-tiba minta ke patung dewa agama lain dapat, maka dia terus pergi sembahyang ke tempat tu walaupun dia agama yang berbeza, sebagai tanda syukur. Maka ini contoh syirik yang agama kita tidak benarkan dilakukan oleh orang-orang Islam. Baik. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal ahli kitab ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul dalam surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik selain daripada Allah. Dan mereka mempertuhankan Al-Masih bin Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan melainkan Dia, Maha Suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Baik. Apa yang berlaku tuan-tuan? Orang Yahudi, kan? Mereka ni menjadikan pendeta mereka dan ahli agama mereka sebagai sembahan selain daripada Allah. Sebab apa Allah Ta'ala kata sembah? Sebab benda yang diharamkan, dia halalkan. Benda yang dihalalkan, dia haramkan. Dan dia ubah, kan?
kitab suci mereka ubah, sehingga hari ni kita takkan jumpa kitab Taurat. Kita takkan jumpa. Dan Allah Ta'ala menceritakan bagaimana golongan Nasara kan, mempertuhankan Al-Masih bin Maryam, yang mana kita tahu bagaimana Nabi Isa alaihissalam adalah anak Maryam dan bukan anak Tuhan. Yang Yahudi ni pula tuan-tuan, kalau Kristian ataupun Nasara, dia kata Isa bin Maryam itu sebagai anak Tuhan ataupun Tuhan anak, Son of God ataupun God Son, Tuhan anak ataupun anak Tuhan. Apa yang berlaku tuan-tuan? Yang Yahudi ni pula kata Uzair itu anak Allah. Sebab apa? Dia ada kaitan dengan yang berlaku sekarang ni. Sekarang ni tuan-tuan, dalam agama kita benda ni berlaku, dan di kalangan orang Yahudi pun berlaku, selain daripada orang Kristian. Kita orang Islam, kita kagum dengan tok-tok guru kita. Kita kagum dengan figura kita, tokoh kita, sehingga kan kubur mereka dipuja, dianggap sebagai wali, diangkat, sehingga kan adanya perkara-perkara karut yang tak sepatutnya kita buat. Dan itulah juga yang berlaku kepada orang Yahudi. Dan itu juga yang berlaku kepada Zionis. Baik, kita tengok macam mana. Yang pertama tuan-tuan, macam mana orang Yahudi ni boleh kata Uzair anak Allah? Siapa dia Uzair? Kalau kita tengok Kristian, dia kata Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan ataupun Tuhan anak. Yang tu kena bincang lain kali lah, apa dia Tuhan anak Tuhan tu. Baik, tapi orang Kristian kata Son of God ataupun God Son. Itu istilah dia. Tapi ringkasnya, antara sebabnya tuan-tuan kerana the miracles yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Boleh hidupkan orang mati, boleh sembuhkan penyakit buta, penyakit kusta dan sebagainya. Kita orang Islam kata itu mukjizat, tidak mengubah kedudukan Isa alaihissalam sampai jadi Tuhan. Walaupun dia boleh hidupkan orang mati dalam kes yang tertentu, tapi itu tidak mengubah status Nabi Isa sebagai manusia jadi Tuhan. Tapi Kristian telah melampau dalam hal ni kerana dia kagum dengan Nabi Isa alaihissalam, lalu dia mensyirikkan Allah Ta'ala. Yang tu yang kita kena belajar, supaya benda yang berlaku kepada Kristian tidak berlaku pada kita. Baik, next. Yahudi pun sama. Yahudi, dia kata Uzair anak Allah. Dan Allah Ta'ala sebut dakwaan itu dalam Quran. Uzair anak Allah. Siapa kata? Yahudi. Pasal apa dia kata Uzair anak Allah? Siapa dia Uzair tuan-tuan? Ini yang kita kena tahu. Dia punya latar belakang cerita itu, supaya tuan-tuan nampak bagaimana persamaan yang ada pada ketika itu dengan kita sekarang. Baik, Uzair ini siapa dia? Maka para ulama membawa pelbagai riwayat, kan? Pelbagai riwayat. Tetapi riwayat ini tidak ada riwayat yang kita kata sahih. Sebab apa? Sebab cerita ni cerita Israiliyat, yang mana bila dia cerita pasal Uzair, dia tidak ada benda yang tidak ada sanad yang kita boleh cek. Jadi kita tidak tahu. Cuma para mufassirun seperti Imam Ibn Kathir dan sebagainya ada bawalah beberapa riwayat sekadar untuk menceritakan apa yang dipercayai oleh orang Yahudi. Kan? Orang Yahudi percaya apa? Jadi di sisi orang Yahudi, mereka kata Uzair ini ayah dia, ada yang kata nama dia Suriq, ada yang kata nama dia Saraya, ada yang kata nama dia Sarukh, macam-macam lah nama ayah dia. Baik, dan dia ni keturunan Bani Israel. Bani Israel. Ada orang Yahudi panggil dia Izra. Jadi panggilan ni benda biasa lah. Macam saya lah. Saya, tuan-tuan panggil saya apa? Ustaz. Ustaz lawyer. Kan? Ada orang panggil saya Jailani. Ada orang panggil saya Jai. Ada yang panggil saya J. Macam-macam lah orang panggil ni. Kan? Tu tak apa lagi. Tak adalah lari jauh. Ni kadang-kadang hak nama tu tenggelam tu weh. Saya pergi kuliah di, tak mau sebut kat mana, tapi Kedah. Dalam negeri Kedah. Ustaz, apa dia tu, imam tu nama Ustaz sekian-sekian lah. Masa duduk minum ni, duduk cerita pasal gelaran-gelaran apa semua ni, habis-habis tu nak pergi kat kereta, seorang jemaah mai sembang dengan saya.
Dia kata, Ustaz tahu tak Tok Imam tu kami panggil apa? Kata apa dia? Dia sebut nama Tok Imam tu, belakang tu Puyuh. Tapi tak boleh sebut depan dia. Tadi saya nak sebut takut Tok Imam terasa, dia kata. Jadi ada gelaran Puyuh. Dia manusia ni dia adalah gelaran, panggilan. Macam Pak menakan saya, nama dia Mukhtar, tapi orang kampung panggil Hasan. Lari jauh. Lari jauh. Jadi kalau orang tanya Hasan, dah ada Hasan. Siapa yang mengaji di sekolah dengan dia tak tahu Hasan, pasal di sekolah panggil Mukhtar. Itu contoh. Jadi Yahudi dia panggil Uzair, ada yang panggil Izra, kan? Cuma orang Madinah, Yahudi di Madinah panggil dia Uzair. Sebab masalah cuaca, iklim apa semua, duduk tempat yang berbeza, jadi cara sebut tu berbeza. Macam kita di Penang ni dengan saya orang Kelantan lain dah, kan? Saya bercakap lain, tuan-tuan di Penang lain. Dan orang Penang belah pulau dengan Penang belah Palas Batas lain dah. Kan? Dia adalah perbezaan. Apakah Uzair ni seorang Nabi? Ibnu Abbas kata, saya tidak tahu apakah dia ni Nabi ataupun bukan Nabi. Di sisi Ibnu Abbas tak dapat dipastikan. Uzair, yang kata Uzair anak Allah, Yahudi kata Uzair anak Allah, dia ni asalnya Nabi atau tidak? Ibnu Abbas kata tak tahu. Tak dapat dipastikan. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, dia kata yang masyhur di sisi ulama, Uzair adalah seorang Nabi di kalangan Nabi-Nabi Bani Israel. Cuma dia hidup ni bila itu ada pendapat-pendapat di kalangan ulama. Sebahagian mereka mengatakan Uzair hidup pada zaman antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam, dan juga zaman Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya alaihi salam. Baik. Kemudian, macam mana yang boleh jadi cerita anak Tuhan ni? Yang ni tuan-tuan kena tahu. Macam mana asalnya Uzair ni manusia yang baik, tiba-tiba boleh jadi syirik kepada masyarakat dia. Patutnya orang baik ni, masyarakat jadi baik. Tapi hak baik ni tuan-tuan, masyarakat ni jadi jahat. Macam yang kita cerita tadi lah, kan? Nabi Isa AS patutnya kaum dia jadi beriman, mentauhidkan hanya Allah. Tapi kaum dia walaupun sebahagian beriman dengan Nabi Isa, tapi sebahagian yang lain jadi syirik. Sedangkan dia Nabi. So apa yang pelik dengan kita? Tok guru ke, orang baik ke, tiba-tiba masyarakat yang melampau ni akhirnya jadi syirik. Dengan sebab kita buat ritual yang melanggar akidah. Jadi Uzair ni siapa dia tuan-tuan? Uzair dia ni bukan manusia biasa. Dia adalah seorang manusia yang saleh. Seorang manusia yang saleh. Dan dia punya keistimewaan ni memang luar biasa. Antaranya ialah dia menghafal seluruh Taurat, yang mana tidak ada seorang pun pada masa itu yang dapat menghafal Taurat. Maka Uzair ada seorang yang bertanggungjawab mengajar kepada Bani Israel dan mendidik mereka tentang ajaran Taurat. Tu cerita Uzair. Mana orang soleh? Cuma dia Nabi ataupun tidak, Ibn Abbas kata tak tahu. Walaupun ada pendapat yang kata masyhurnya dia seorang Nabi. Baik. Maka ada macam-macam pendapat tentang dia. Dia hidup bila? Ada yang kata dia hidup sekitar 451 sebelum Masihi, mana sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Pada zaman Quraisy, iaitu Raja Parsi, yang pada masa itu dialah yang membebaskan tawanan-tawanan di kalangan Bani Israel. Dan di antara tawanan yang Quraisy, Raja Parsi bebaskan itu, satu orang bernama Uzair, yang kata orang yang diangkat jadi anak Tuhan tadi. Baik. Apa yang istimewa dan hebatnya Uzair ini tuan-tuan? Maka para ulama tafsir seperti Imam Ibn Katsir dan sebagainya, dia ceritalah sedikit kaitan antara Uzair dengan kitab Taurat. Jadi ada banyak contoh-contoh pendapat. Contoh yang pertamanya ialah dulu zaman dahulu manusia ni memusuhi Taurat. Lalu kalau mereka jumpa Taurat, mereka akan binasakan, wasakkan Taurat tadi. Maka apa yang berlaku? Ayah kepada Uzair ini yang nama Sarukh, dia telah tanam Taurat supaya kaum Bukhtu Nassar tak jumpa.
Jadi yang tahu tempat ditanam Taurat itu hanya Uzair seorang je. Uzair je yang tahu. Dan mereka pun pergi dan keluarkan Taurat tadi, tapi dah tanam lama, Taurat tadi rosak. Dan tak boleh dibaca. Dan masa tu mereka cuba tulis balik kitab Taurat tadi. Ni cerita lah kan, sekadar untuk pengetahuan tu. Tuan-tuan jangan pergi tanya dalam Sahih Bukhari dalam Sahih Muslim, tak ada cerita ni. Ni cerita Bani Israel. Sekadar nak cerita lah macam mana apa yang dipercayai oleh orang Yahudi tentang Uzair. Jadi pada masa itu turunlah daripada langit 2 kilat dari langit, dan kilat tu masuk dalam mulut Uzair. Dia cerita orang Bani Israiliyat. Bila masuk sahaja kilat tadi dalam mulut dia terus dapat ingat Taurat dan dia dapat tulis Taurat. Jadi saya ulang balik ni cerita Israiliyat. Jangan tuan tepi masa kilat duk sambung menyambung pergi ngangur mulut pula. Duk bawa pokok duk ngangur kokok lah, dapat mukjizat apa masuk dalam mulut boleh ingat Quran. Ni tak ada. Ni tak ada ajaran lagu tu. Saya kena cerita berulang kali kepada tuan-tuan. Ini Israiliyat. Israiliyat ni tuan-tuan kita tak terima dan kita tidak tolak. Cerita Israiliyat yang macam ni. Baik, yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata, kan, kemudian Uzair berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh dalam berdoa supaya Allah taala kembalikan hafalan yang telah dihilangkan dari dada mereka. Dia semayang dengan khusyuk dan turunlah cahaya dari langit kemudian masuk dalam mulut. Dia disebut cahaya, dia tak sebut kilat. Baik, dia kata cahaya masuk dalam mulutnya, kemudian Taurat kembali kepada dia, dan dia bagi tahu kepada kaum dia yang dia dapat mengingati Taurat, dan Taurat dikembalikan kepada kaum dia. Yang kata Taurat dimusnah, dia kata sekarang dia boleh ingat balik, dan mereka pun menulis semula, kan, menulis semula. Baik, jadi apabila kemudian tabut diturunkan setelah dia wafat, dan mereka melihat tabut, dan ternyata Taurat yang diajar oleh Uzair ada dalam tabut. Tabut ni tuan-tuan, saya dah cerita dalam ceramah di sebelum ni di satu tempat yang kata tabut itu apa. Baik, di sisi Imam Ibn Kathir dan ulama kita ada beza sikit tabut kita dengan tabut orang Yahudi, kan. The Ark of Covenant, tuan-tuan boleh google lah, The Ark of Covenant, yang mana dalam Quran cerita pasal tabut. Bagi kita tabut ni dia ada asar, kan, nabi, kan, dia ada asar nabi-nabi, tetapi orang Yahudi kata tabut ini satu benda yang miracle, yang mana mereka bawa peti tu, yang kata peti tabut, dan peti tabut ni tak boleh disentuh oleh siapa-siapa. Dia kena letak satu kayu, buat masuk kayu dekat gelang tu, boleh angkat macam tu dengan kayu, tak boleh sentuh peti tu. Ini kepercayaan orang Yahudi. Dia kata siapa yang sentuh peti tu dia akan mati. Ni orang Yahudi punya kepercayaan. Jadi dia bawa tabut setiap kali perang dengan Rom, perang dengan mana, dia akan bawa tabut tu, dan dia percaya setiap kali peperangan yang tentera Yahudi bawa, semua peperangan itu mereka menang. Itu kepercayaan orang Yahudi. Baik, tabut ni ada kat mana sekarang kalau mengikut kepercayaan orang Yahudi? Ni ada kaitan dengan cerita perang sekarang. Tabut ni ada kat mana tuan-tuan? Di sisi orang Yahudi, tabut ini tidak diketahui di mana, tak tahu. Tapi tabut ini akan berada di Mount Moriah, kan, Jerusalem. Yang Jerusalem tu di sisi kita panggil Baitul Maqdis, kan. Baitul Maqdis ni kita kata Baitul Maqdis, mereka kata itu adalah Haikal Sulaiman yang mereka akan bina balik. Mereka akan bina balik. Sebab apa mereka nak bina balik? Sebab mereka mesti bina apa yang akan perlu ada, yang mesti ada sebelum berlaku kiamat. Dan tabut itu akan diletakkan dalam satu ruang dalam Haikal Sulaiman, yang mana ruang itu nama dia di Holy of Holies, tempat yang paling suci, yang mana pendeta Yahudi paling tinggi ranking dia dalam dunia masa tu akan berjumpa dengan Tuhan secara yaqazah, secara berdepan. Tuhan sungguh, bukan Tuhan menjelma dalam bentuk apa dah, Tuhan sungguh menjelma depan tu.
Yang boleh jumpa tu hanya pendeta Yahudi yang paling besar dalam dunia sahaja boleh jumpa. Betul ke tak dia jumpa? Tak tahu. Pasal apa? Sebab dia masuk dalam bilik. Kan? Dia masuk dalam bilik yang nama dia The Holy of Holies. Maka dalam tu ada the Ark of Covenants, ada tabut. Jadi tabut itulah yang mereka sekarang ni duk berjuang lawan Palestin, nak kuasai Palestin. Mereka nak dirikan Haikal Sulaiman atas runtuhan Masjidil Aqsa, yang mana mereka letak tabut dalam ruangan itu sebagai persediaan menjelang kiamat mengikut kepercayaan orang Yahudi. Baik, tuan-tuan, Yahudi dengan Zionis kita kena bezakan, kan? Yahudi, ada Yahudi yang bukan Zionis, ada Yahudi Zionis. Sama dengan Kristian, ada Kristian yang bukan Zionis, ada Kristian Zionis. Jadi Kristian Zionis ini juga dia sedang buat preparation untuk menghadapi kiamat, sama sebagaimana orang Yahudi Zionis sedang melakukan persiapan. Dan hari ini tuan-tuan boleh tengok kemusnahan yang berlaku di Palestin. Kematian yang sebegitu ramai, hospital dibom, wanita dibunuh, kanak-kanak dibunuh. Sebab apa? Sebab tuan-tuan sekalian, orang Yahudi Zionis ini, mereka ada satu amalan ataupun satu prinsip, satu arahan yang dipanggil sebagai the Hannibal Directive, kan? The Hannibal Directive. Hannibal Directive ni apa dia? Hannibal Directive ni ialah tentera Israel boleh bunuh tentera Israel. Tentera Israel boleh bunuh rakyat dia sendiri. Atas sebab apa? Baik, ini yang sedang disebarkan. Cerita ni sekarang ni, kenapa kemusnahan yang dahsyat berlaku di Palestin. Ada orang kata Hamas yang buat, tapi ada cerita yang kata ni bukan Hamas yang buat, ni Israel yang buat. Baik, kenapa Israel sanggup buat, tuan-tuan? Sebab mereka ada apa yang dipanggil sebagai the Hannibal Directive. Apa dia arahan Hannibal ni? Hannibal ni, tuan-tuan, nama Hannibal ni dia asal daripada Rom. Dia perang dengan musuh dia. Maka Rom zaman dulu, tuan-tuan, dia ada satu general yang dia paling takut. Bukan general Rom, general musuh dia. Hak paling dia takut dalam banyak-banyak peperangan dia, ada satu general tentera musuh dia yang dia paling takut, namanya Hannibal. Jadi para pengkaji mengatakan istilah Hannibal yang tentera Zionis duk guna sekarang ni diambil daripada musuh yang paling ditakuti oleh Rom. Pasal apa Zionis ambil nama itu daripada musuh Rom? Sebabnya, tuan-tuan, Israel ni, tuan-tuan, dia telah dizalimi oleh Rom sekian lama. Tuan-tuan tahu kan, Yahudi dengan Kristian ni dia bertembung sekian lama. Sebagaimana kita dengan Yahudi, kita dengan Kristian, ikut sejarah, memang sejarah itu panjang. Maka dia ambil nama sempena musuh yang paling digeruni oleh Rom, nama dia General Hannibal. Jadi Hannibal Directive ni, arahan Hannibal ni ada satu top secret dalam tentera Zionis. Baik, bila dia top secret, macam mana bocor? Kan? Kalau dia top secret, agak-agak, tuan-tuan, siapa yang bocor? Pihak dia lah, kan? Pihak dia sendiri yang bocorkan. Itu pada tahun 2003. Tuan-tuan boleh buka Al Jazeera punya website dan tuan-tuan tengok di Hannibal Directive. Baik, macam mana rahsia yang dianggap sebagai top secret ini boleh bocor? Tahun 2003, kan? Tahun 2003, seorang doktor Israel, nama dia Avner Shiftan, dia ni telah melalui pelbagai pengalaman, dan termasuk benda yang dia buat, dia ni sebagai tentera simpanan Zionis di Lebanon. Baik. Lalu apa yang berlaku? Dia tengok benda ni sesuatu benda yang dia tak boleh terima, kan? Dia tak boleh terima. Lalu dia menghubungi satu media Israel untuk dia cerita apa yang dia lalui sebagai seorang reservist di Lebanon. Maka benda inilah yang bocor awal-awal dulu.
Ya, asal usul bagaimana direktif ini bocor datang daripada doktor Israel ini, nama Avner. Dia yang bocorkan benda ni. Dan benda ni sangat kontroversi. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya Israel ni dia kena serang oleh Hamas. Jadi, dan kita tahu bahawa ramai pejuang-pejuang Islam ni ditahan oleh Israel. Duduk dalam tahanan Zionis dan mereka kena seksa. Mereka tidak dijaga hak asasi dan sebagainya. Ada yang mati dalam tahanan, kan, macam-macam lah benda yang berlaku. Jadi macam mana nak bebaskan tahanan pejuang Islam, pejuang Hamas dalam tahanan Israel? Hamas serang tempat-tempat strategik tentera Zionis dan dia culik, dia kidnap tentera-tentera Yahudi sebagai pertukaran, exchange, tukar. Kami ada satu orang tentera Zionis, kami nak 100 orang pejuang Hamas. Dia tukar lagu tu. Bukan one to one. Bukan one to one. Dah dapat seorang tentera Israel, kita minta 100 orang atau 1000 orang tahanan pejuang Islam ditukar dengan satu orang tentera Israel. Jadi ini adalah benda yang sangat mengaibkan Israel. Benda yang sangat mengaibkan dia. Menyebabkan dia dihina dalam masyarakat dia dengan sebab situasi ni. Okay. Maka dengan sebab banyak serangan yang dilakukan oleh Hamas, dan Hamas dapat beberapa orang, bukan ramai pun, tapi dapat beberapa orang dan dia tukar dengan jumlah yang ramai. Hamas berjaya dapat jumlah yang ramai yang duduk dalam tahanan Israel tu. Maka ini menyebabkan Israel memperkenalkan arahan ni, tapi arahan ni dia tak buat, dia tidak dipublikkan. Benda ni menjadi rahsia. Tapi dibocorkan oleh doktor Israel yang jadi tentera simpanan di Lebanon. Dia yang bocorkan benda ni. Apa dia tuan-tuan? Iaitu apabila musuh menyerang tentera Israel dan kita mengetahui bahawa dia telah membawa pergi satu orang ataupun beberapa orang yang diculik, yang ditahan tentera Israel, maka hendaklah digunakan segala kemampuan untuk menghalang tentera tu daripada terus dilarikan oleh musuh, walaupun terpaksa mengorbankan tentera itu sendiri. Tuan-tuan nampak tak? Maknanya langkah pertama apa dia? Dia rahsiakan SOP tadi, tetapi setakat maklumat yang dibocorkan oleh tentera tadi, oleh doktor tadi, dia kata yang pertama, walaupun terpaksa dikorbankan tentera tadi. Mana kalau nampak Hamas tangkap, bawa pergi, serang dia, letupkan kereta tadi ataupun letupkan kumpulan tadi, walaupun akan menyebabkan mati tebusan, tak apa. Itu satu. Peringkat yang kedua, dia kata, dan kalau sehingga mengorbankan tentera Israel pun tidak dapat menghalang daripada mereka membawa pergi tahanan tadi, kalau terpaksa mengorbankan civilian sekalipun, boleh dilakukan. Maka itulah antara jawapan kenapa Israel ni tuan-tuan, bila dia serang Hamas dan dia serang Gaza, dia akan serang bukan sahaja Hamas, dia akan serang termasuk hospital, dia akan serang tempat-tempat orang awam yang tidak bersalah. Sedangkan kita orang Islam dalam perang, dalam al-jihadu bil qital, kita diharamkan bunuh orang yang beribadat walaupun dia bukan Islam. Kita jumpa Yahudi yang sedang semayang, tak boleh bunuh, tak boleh kacau. Kita jumpa orang Hindu, orang Kristian, orang bukan agama Islam, agama apa sekalipun, dia beribadat, kita tak boleh kacau. Walaupun syirik itu kita memusuhinya. Tapi bila dalam perang, kita dilarang membunuh orang awam yang tidak bersalah dalam peperangan tersebut. Sama dengan rumah ibadat. Walaupun kita memusuhi syirik, tapi rumah ibadat yang mensyirikkan Allah Ta'ala, kita dilarang daripada membinasakannya, termasuk membunuh orang yang berada dalam bangunan tersebut. Maka sebab itu dalam sejarah peperangan Islam, jihad Islam tuan-tuan, tidak ada cerita tentera Islam ataupun pejuang Islam yang membunuh sami, membunuh pendeta, membunuh orang buat ibadat walaupun dia beribadat kepada patung, walaupun dia beribadat kepada berhala.
walaupun dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mendakwa Uzair anak Tuhan sekalipun, kita tidak disuruh membunuh orang awam yang tidak bersalah. Kita hanya disuruh membunuh tentera yang memerangi kita sahaja. Jadi itu contoh, tuan-tuan sekalian, bagaimana bezanya kan, yang kata Yahudi Zionis kan, dan juga Kristian Zionis, dengan kita orang Islam yang mempunyai akidah tauhid. Jadi sekadar itu, wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhan